Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar murid-murid Ustaz? Sekali lagi kita dipertemukan dalam pembelajaran dan juga pengajaran secara online sempena PKP 3.0. Jadi Alhamdulillah, pada kali ini Ustaz akan membuat penerangan bagi mata pelajaran adab atau akhlak Islamiah UPKK untuk silibus tahun 3. Dan kita akan sambung daripada pengajian yang lalu ataupun video yang lalu, yang mana dalam video yang lepas kita telah melihat tajuk adab melayan tetamu. Maknanya orang tetamu datang ke rumah kita, macam mana kita nak melayan dia, apa adab-adabnya, apa perkara yang dilarang, benda yang kita boleh buat, benda yang kita tak boleh buat. Jadi kali ni Ustaz akan berikan penerangan tajuk adab menziarahi rakan. Maknanya kita yang menjadi tetamu kepada kawan kita. Ini yang dinamakan adab menziarahi rakan. Baik, pada muka surat yang kelima ini, tajuk adab menziarahi rakan, kita tengok pada subtopik ataupun tajuk kecil, iaitulah pengertian rakan. Kita selalu sebut rakan, kawan, sahabat. Apa maksud dia tu rakan ni? Rakan adalah orang yang dikenali rapat seperti sahabat dan teman dan kawan-kawan. Maknanya sahabat ke, teman ke, kawan-kawan ke, sama sahaja. Rakan juga merupakan tempat untuk kita meluahkan perasaan. Maknanya kawan yang kita percayai. Masalah, kita meluahkan perasaan, masalah dan juga isi hati kita. Maknanya rakan tu mestilah orang yang kita rasa kita percaya dengan dia. Maknanya dia tak akan aibkan kita, dia tak akan mengumpat pasal kita, apa yang telah kita luahkan dan sebagainya. Islam menggalakkan kita memilih rakan yang baik. Dengar tu. Rakan yang baik kerana rakan-rakan adalah orang yang boleh mempengaruhi kita dalam kehidupan seharian kita. Maknanya dalam kehidupan seharian kita ini kita akan dipengaruhi oleh rakan-rakan kita. Yang ini pun Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis. Kalau kita berkawan dengan tukang minyak wangi, orang yang menjual minyak wangi, maka kita juga akan mendapat wanginya itu. Kalau kita berkawan dengan orang yang tukang besi, maknanya orang yang ketuk besi, buat pedang, buat parang dan sebagainya, kita juga akan terkena tempias bau-bau besi. Maknanya dalam hadis ini mafhumnya sama seperti apa yang telah disebutkan dalam ini tadi, iaitu rakan-rakan kita tu dia akan sedikit sebanyak mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu pentingnya kita dalam memilih rakan yang betul, rakan yang baik, rakan yang bagus. Tapi bukan bermakna kita perlu sisihkan kawan kita yang mungkin dia tersalah pilih jalan, mungkin dia terpengaruh dengan rakan-rakan yang lain. Maknanya jangan kita sisihkan dia terus, tidak, jangan kita pulaukan dia terus, tidak. Tapi kita cuba untuk mengajak dia supaya dekat dengan rakan-rakan yang baik, supaya dia terpengaruh dengan kebaikan. Okey, itu pengertian rakan. Baik, kita tengok tajuk sebelahnya, bawahnya, iaitu adab sebelum menziarahi rakan. Maknanya sebelum kita nak pergi ke rumah kawan kita tu, apa adab-adab yang perlu kita jaga. Baik, yang pertama adalah niat yang baik dan ikhlas. Maknanya sebelum kita nak pergi ke rumah kawan kita tu, dalam hati kita tu niat mestilah kena niat yang baik dan mestilah ikhlas kita nak ziarah kawan kita, kita nak lawat kawan kita, kita nak tengok kawan kita. Jangan kita niat sebab kita nak pergi rumah dia tu, kita nak tengok keaiban dia. Kita nak tengok kekurangan dia. Kita nak menyakitkan hati dia. Ini tidak dibenarkan, ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Bercanggah dengan adab dia. Baik, yang kedua adalah masa yang sesuai. Masa yang sesuai maknanya kena tengok waktu-waktu yang sesuai lah. Waktu yang tidak sesuai, antaranya kalau kita pergi rumah kawan kita, yang tak sepatutnya kita pergi adalah waktu sebelum subuh, waktu sebelum subuh dan selepas subuh, dan juga waktu tengah hari. Betul-betul tengah hari pukul 12 sehingga selepas zuhur, sehingga dalam pukul 1.30 ataupun sampai dalam pukul 2. Dan juga waktu senja sampailah kepada maghrib.
Selepas maghrib tak ada masalah, boleh. Dan sampai pukul 10 ke atas, yang tu dah tidak dibenarkan untuk kita menziarahi kawan. Sebab apa waktu-waktu ini kita tak boleh ziarah kawan? Sebab waktu ini adalah waktu yang untuk kawan kita tu buat kerja-kerja peribadi. Contoh kalau kita datang sebelum subuh, ada apa sebelum subuh, kawan kita ni tengah solat, mungkin tengah berqiyamul lail sebelum subuh, mungkin sedang mengaji Quran dan sebagainya, kita datang, kita mengganggu dia. Kalau bangun awal lah sebelum subuh, ataupun datang tengah hari. Tengah hari, sebagaimana yang kita tahu, tengah hari adalah waktu untuk kita berehat, waktu untuk makan tengah hari. Kalau kita buat program pun, contohlah kita ada program, ada kursus lah, contoh camp jati diri ke apa ke benda ke. Kalau kita tengok tentative program, perjalanan program tu, tengah hari tu mesti ada waktu rehat dia. Maknanya tengah hari mesti kena break, kena stop program tu sekejap untuk bagi laluan makan tengah hari, solat zuhur, rehat-rehat dan sebagainya. Mesti akan ada rehat tengah hari. Sebab waktu itulah adalah waktu yang semua kita manusia, waktu kita berehat. Waktu tengah hari, waktu nak makan tengah hari, waktu nak solat zuhur, nak bersiap-siap solat zuhur, mungkin waktu tu kita penat, aktiviti pagi tu kita penat, jadi tengah hari tu kita nak rehat sebentar dan sebagainya. Mungkin nak qailullah, tidur sebelum zuhur. Jadi selain daripada tengah hari tadi, Ustaz sebutkan waktunya adalah waktu senja. Waktu senja, yakni betul-betul sebelum maghrib, lebih kurang dalam pukul 6.45, 6.30 gitu. Ini adalah waktu yang tidak sepatutnya, bukan setakat menziarahi rumah orang, waktu yang sepatutnya kita tak berkeliaran. Maknanya tak meronda-ronda kampung, tak begitu, tak pergi sini dan sebagainya. Ini sepatutnya waktu yang kita kena jaga. Dan juga waktu pukul 10 ke atas, itu adalah waktu untuk kita berehat. Sebab malamnya Allah sediakan untuk kita berehat. Dan selain daripada waktu itu tak ada masalah. Kecuali kalau berlakunya kecemasan. Contohlah adik kawan kita ni berlaku kecelakaan. Kita nampak adik kawan kita ni naik motor, dia terlanggar kura-kura, dia terpelanting, tersangkut di pokok kelapa sawit. Kita pun nak bagi tahu pada kawan kita. Masa tu tengok jam pukul 12 malam. Pukul 12 malam. Jadi kita kata pukul 12 malam ni waktu yang tak elok ziarah kawan ni. Jadi terpaksa kita kena pergi. Kalau terpaksa kita kena pergi. Baik, yang ketiga, berpakaian menutup aurat. Maknanya sebelum pergi ke rumah ziarah kawan kita tu, kita kena melihat kepada pakaian kita apakah sesuai ataupun tidak. Bukan setakat menutup aurat, sebab menutup aurat itu adalah perkara yang wajib. Maknanya kita kena tengok juga pakaian kita tu biarlah bersih. Jangan ziarah datang rumah kita pakai baju tidur. Maknanya baju yang kita dah pakai tidur malam tadi tu, kita pakai untuk pergi ziarah rumah kawan kita dengan bau bacin, halia basinya semua, kita pergi rumah kawan kita. Ataupun baju yang dah lama kita tak basuh, yang dah berkulat sana berkulat sini, kita pergi rumah kawan kita, dah bercendawan, tumbuh cendawan kat sini kan, pergi rumah kawan kita, tengok baju dah hitam-hitam, berbintik-bintik, kulat dan sebagainya, cendawan merata-rata. Jadi ini adalah perkara yang tidak beradab. Dan yang keempat adalah membawa buah tangan. Ini jika kita ada kesempatan untuk mencari buah tangan, maka pergi cari buah tangan. Kalau tak ada masalah. Kalau kita pergi tu tak ada masalah. Kita tak bawa buah tangan pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi adabnya adalah kita membawa sesuatu. Tak semestinya kena beli. Kalau kita masak sendiri pun boleh. Tapi masak biarlah ikhlas. Jangan masak yang dah hangit, dah terhangus tu kita pergi bawa. Nak masak cekodok petang tu, nak masak cekodok, goreng-goreng terhangus, hitam legam. Asalnya untuk kita makan sendiri, kita pun kata kejap lagi aku nak pergi rumah Aminah ni. Jadi daripada membazir cengkodok ni, baik bawa cengkodok hitam ni pergi rumah si Minah ni, boleh lah dia makan kan, kata-kata. Ini adalah perbuatan yang tidak sepatutnya lah. Okey, tengok tajuk sebelahnya, iaitu adab semasa menziarahi rakan. Maknanya tadi sebelum, yang ini semasa, yakni kita telah berada di rumah rakan kita. Okey, yang ini kita telah berada di rumah rakan kita, iaitulah yang pertama sekali memberi salam. Okey, memberi salam. Yang ini adalah sunnah Nabi SAW. Bila mana datang ke rumah orang, maka kita kena memberi salam, sekurang-kurangnya 3 kali. 3 kali kat salam. Kalau kita bagi salam yang pertama, dia tak jawab, kita bagi salam pula yang kedua.
dia tak jawab. Bagi salam yang ketiga, dia tak jawab, maka jangan kita pergi ketuk pula pintunya, gegarkan pintu dia. Dah bagi 3 kali salam ni, kita gegarkan pintu, gereng-gereng. Oi, Fulan, keluar, kata. Jangan. Ataupun pergi, dah gegar pintu tu, dia tak keluar juga. Kita pusing pula ikut tepi rumah dia tu, nampak tingkap, kita ketuk, pom. Tak keluar juga, pergi pintu belakang pula. Pintu belakang ketuk, gereng-gereng. Ya. Rupanya dia tengah qada hajat. Jadi adalah perbuatan yang tidak adab. Maknanya kalau ikut sunnah Nabi, 3 kali bagi salam, dia tak jawab, kita kena balik. Jangan kita gegar pintu dia, tingkatnya, kecuali kalau berlaku kecemasan. Okay. Kecemasan macam mana? Contohnya, kalau kita sedang lalu depan rumah kawan kita, tiba-tiba kita nampak asap daripada atap rumah kawan kita tu, bumbung rumah kawan kita, nampak asap. Maka kita pergi salam. Alan, contoh Alan lah nama dia. Alan, rumah kau berasap ni. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Kita gegar pintu, gereng-gereng. Assalamualaikum. Alan, kau kat rumah ke? Pergi ke tingkap pula, gereng-gereng. Pergi ke belakang pula, sebab kita nampak benda yang darurat, iaitu kita nampak kepulan asap di atas bumbung rumah kawan kita tu. Jadi kalau berlaku kecemasan, yang itu dibenarkanlah. Kalau tidak, maka kita bagi salam 3 kali, tak ada, kita balik. Baik, masuk sekiranya mendapat keizinan. Kalau kita bagi salam yang pertama, kawan kita jawab Waalaikumsalam, dia buka pintu, Waalaikumsalam, dah sampai dah. Itu tidak bermakna kita boleh terus zoom masuk. Mentang-mentang dalam rumahnya ada PS5, kita pun buka-buka datang tu sebab nak main PS5. Jadi kita bagi salam, Assalamualaikum. Dia pun buka pintu, Waalaikumsalam. Mana Atan tadi ni? Contohlah nama Atan. Mana Atan tadi ni? Tadi bagi salam. Tengok-tengok dah dekat dalam dah. Dia pun tak perasan bila dia masuk, berdezuk. Masuk ke dalam, terus buat muka tak malu, buka PS5 dia, main game dan sebagainya. Ini tidak beradab, ya. Maksudnya, dia jawab salam, kalau dia pelawa, silakan masuk. Kalau ikut adabnya, kena silakan masuklah. Tetapi kalau sekiranya dia tidak bersedia untuk menerima tetamu, contohnya mungkin ada ahli keluarganya yang sedang bergelimpangan baring di ruang tamu, tidur dan sebagainya, sebab tu kita tak boleh datang waktu rehat tadi. Tapi kalaulah sekiranya kita terdatang waktu rehat, waktu tengah hari ke sebagainya, keluarga dia tu ada yang perempuan, ada yang mak dia pun ada tengah bergelimpangan baring di ruang tamu. Kita pun datang, Assalamualaikum, dia pun buka pintu, Waalaikumsalam. Dia tak mungkin dia tak suruh silakan masuk. Dia akan kata sekejap je. Dia pun pergi masuk dalam, bagi tahu dekat keluarga dia ada orang datang. Okey, siap. Okey, baru boleh masuk. Bila dah kata okey boleh masuk, maknanya itulah keizinan, barulah kita boleh masuk, ya. Jangan pula waktu dia kata sekejap je, waktu itu jangan pula kita terintai-intai. Mungkin dia terlupa nak tutup pintu sekejap, dia pun tengah sibuk nak kemas rumah ke apa benda ke, kita pun terintai-intai. Oh macam tu, oh begitu dan sebagainya. Tak, ini ada perkara tidak beradab. Yang ketiga adalah menghormati ibu bapa jiran. Menghormati ibu bapa rakan. Maknanya kita datang ni, rakan kita ni dari ibu bapa ada penjaga dia, sama ada ibu bapa ataupun penjaga dia. Maknanya kita kena menghormati kedua mereka itu. Bapa dia tu kita boleh salam, boleh berjabat tangan. Kalau bukan waktu PKP ni lah, kalau waktu selain daripada PKP, selain daripada pandemik ni, kita boleh bersalam dengan bapanya. Jangan pula kita nak gatal-gatal pergi salam mak dia pula. Ini tidak boleh. Tidak. Kalau kita lelaki lah, kalau kita perempuan tak ada masalah salam mak dia. Kalau kita perempuan boleh salam mak dia, tak boleh salam bapak dia. Kalau kita lelaki, kita boleh salam bapak dia, kita tak boleh salam mak dia. Yang ini kita kena jaga. Dan yang keempat adalah menjaga pandangan ketika di rumah rakan. Ini perkara yang juga kita kena jaga. Bila mana dia dah bagi izin, okey silakan masuk, kita pun masuk dalam rumah tu, jangan mata kita ni melilau ke sana ke sini, ke sana ke sini. Maknanya jaga mata kita tu. Kalau contohlah ada rumahnya berlubang sana berlubang sini ke, mata kita pun melilau tengok, kita tak cakap dengan dia, mungkin kita berbisik dalam hati je, kita kata rumah dia ada lubang lah. Rumah dia tengok mungkin ada tikus lalu, mungkin tengah datang tu ada tikus lalu. Kita kata rumah dia ni banyak tikus, bela tikus ke apa dia ni.
Ya, ataupun kita nampak lipas lalu kata rumah ni mesti pengotor ni sebab ada lipas ni. Yang tu kita kena jagalah mata kita, ya. Kecuali lah kalau kita ternampak ulas sawa melingkar di atas shilling, ya. Mungkin bumbung rumah dia tu tak ada shilling, jadi nampak kayu-kayu tu kan, tiba-tiba ada ulas sawa melingkar atas tu. Jangan kita diamkan pula. Mungkin kita ternampak, kita pun tak tegur, kita diamkannya. Jangan, kita kena bagi tahu dah lah, sebab benda ni benda yang mudarat lah. Baik, yang kelima adalah memelihara tingkah laku dan maruah diri. Maknanya kita datang tu biarlah dengan keadaan yang sopan, yang bertata susila, yang berbudi bahasa. Walaupun dekat sekolah ataupun kat luar ataupun dengan siapa-siapa saja mungkinlah kita ni bersifat kasar dan sebagainya. Tapi bila datang ke rumah orang, tetamu, kita jadi tetamu, maka hendaklah kita bersopan santun, bertata susila, berbudi bicara, ya, baik tutur katanya. Jangan kita datang rumah kawan kita, walaupun kawan kita kata buatlah macam rumah sendiri, kita pun nampak sofa yang empuk, kita duduk lompat-lompat atas sofa tu. Macam orang tak pernah dapat sofa je. Nampak sofa, pergi atas sofa, lompat. Ya, ataupun menyanyi melalak terlolong dekat rumah orang, ya. Mungkin kawan kita tengah sibuk buat air ke apa benda ke, kita duduk ruang tamu seorang, kita pun melalak melolong dan sebagainya. Ini ada satu perkara yang tak ada. Dan ustaz nak tambah lagi satu. Kalau kita menjadi tetamu orang ataupun kita melayan tetamu, perkara yang penting yang kita kena jaga antaranya adalah jangan kita terlalu asyik bermain telefon, ya. Datang ziarah rumah orang, ini kalau hari raya lah biasanya. Kemudian dalam kita datang berziarah tu, tangan kita ni sibuk main telefon, main game lah, apa benda lah, pang. Lepas tu tergelak, padan muka kena tembak, ataupun alamak dia tembak aku, terjerit terlolong dalam rumah. Padahal dalam rumah tu ada ayahnya, ada mak kawan kita tu, ada adik-beradik yang lain, kita terpekik, terlolong, terjerit sebagainya. Ini adalah perbuatan yang tidak beradab, ya. Itu tambahanlah. Baik, seterusnya adalah adab selepas menziarahi rakan. Okey, bila mana kita dah ziarah tadi, kemudian kita dah sembang, dah apa benda, dah tunaikan segala hajat kita terhadap rakan kita tu, maka kita nak balik ni, ya. Selepas menziarahi rakan, maknanya kita dah on the way nak balik. Bukan on the way balik, kita nak keluar daripada rumah je. Yang pertama sekali adalah bersalam-salaman sesama rakan. Ini selain daripada waktu PKP ni lah, maknanya waktu tu tak ada, kita tak perlu laksanakan SOP lagi dah. Waktu tu mungkin insya-Allah satu hari nanti kita tak perlu laksanakan SOP. Kita nak balik tu bersalam-salaman, ya, ucaplah terima kasih dan sebagainya, ya. Tu mengucap terima kasih ada bawah tu. Baik, yang kedua adalah memberi salam sebelum pulang. Tadi bersalaman maksudnya berjabat tangan. Okey, kita berjabat tangan. Aku balik dulu. Assalamualaikum. Okey, kita bagi salam. Itu memberi salam sebelum pulang. Dan juga mengucapkan terima kasih. Okey, terima kasihlah sebab sudi layan aku datang rumah kau ni sebagainya. Tu sudi sediakan air bagi aku itu dan sebagainya. Jadi kita pun Assalamualaikum, aku gerak dulu. Okey, silakan. Tu. Baik, perkara yang perlu dilakukan ketika menziarahi rakan. Maknanya kita datang tu, apa benda yang perlu kita lakukan? Adakah masing-masing diam? Kita datang, dia pun terima, izinkan kita masuk, kita duduk kat kursi dia, dia pun duduk kat kursi dia, masing-masing diam. Tak cakap apa. Krik-krik lah maksudnya. Ataupun masing-masing main game. Dia main game, kita pun main game. Tak sembang apa, tak cakap apa, terus main game. Ini juga adalah perbuatan yang tidak beradab, ya. Baik, antara perkara yang perlu dilakukan ketika menziarahi rakan adalah yang pertama, berbincang tentang pelajaran bersama rakan. Ini yang perlu kita lakukan. Maknanya datang rumah kita, kita sembang pasal mata pelajaran. Ya, kalau contoh sekarang ni waktu PDPR ni, kita sembang, kita PDPR tak boleh datang rumah kawan lah. Ataupun waktu-waktu lain lah. Mungkin petang tadi kita baru balik sekolah, kemudian ada benda yang kita tak faham. Besoknya cuti sekolah, kita datang rumah kawan kita, kita sembang dengan dia. Sembanglah berkaitan dengan pelajaran. Jangan sembang benda-benda yang tak bermanfaat. Sembang benda-benda yang langsung tidak memberikan manfaat kepada kita. Itu namanya sembang kosong, ya, sembang yang tidak ada faedah. Contohnya bersembang pasal game, ya, sembang pasal game. Kata, aku selalu kalah lah, kena tembak dengan tu apa semua. Kau pakai senapang apa? Kau pakai
shield apa, kau pakai itu apa, semua dia sembangnya. Padahal benda tu tak ada manfaat dan tak ada faedah, hanya untuk berseronok sahaja. Baik, yang kedua adalah saling bantu-membantu dan bekerjasama. Okey, maknanya saling bantu-membantu ini, kalau sekiranya kita masuk dalam rumah dia tu, dia nak hidangkan air kepada kita. Okey, dia nak hidangkan air kepada kita, kita boleh tolong dia untuk tuang air tersebut. Okey, kita boleh tolong dia untuk tuang air tersebut. Yang ini kita kena jaga batasnya. Bukan maknanya kita boleh sesuka hati nak tolong-menolong. Memanglah bagus tolong-menolong, tapi ada had dan ada batasnya. Contoh kalau dia suruh kita duduk kat ruang tamu, dia kata tunggu kejap, kita pun tunggu kejap. Kita pun dengar dekat dapur tu bunyi kelentang-kelenteng. Dengan tak semena-mena kita pun rasa kita nak tolong dia, untuk mempersiapkan apa semua tu lah. Kita pun dengan tak malunya terus pergi ke dapur. Kita tengok apa yang berlaku di dapur. Tengok-tengok dia tengah bersilat apa semua dan sebagainya. Tengah nak masak itu, tengah nak buat air tu semua, dengan mak dengan kakaknya semua ada dekat situ yang tak bertudung dan sebagainya kat dapur kan. Kita pun main serbu, habis menjerit semua, berterabur dari semua, sorok kepala dalam peti air, sorok sebab dia orang terkejut kan. Kita pun main serbu je ke dapur. Jadi sebab itu kita kena jaga batas-batasnya. Memang bekerjasama, saling bantu-bantu ni tak sangat baguslah. Kalau dia tanya pasal mata pelajaran, contoh dia kata semalam aku tak dapatlah apa yang ustazah tu bagi tahu, kena salin muka surat berapa. Dia pun bantulah, saling bantu. Okey, kau tengok muka surat ni sekian. Tapi jangan pula kita contoh kalau ada latihan, kita bantu dia, kita bagi dia jawapan kita. Itu bukan suruh dia buat sendiri. Kita cuma bantu sedikit saja, tapi selebihnya kita suruh dia buat. Baik, yang ketiga adalah memupuk perasaan kasih sayang dan setia kawan. Maknanya apa yang perlu kita buat adalah untuk memupuk rasa kasih sayang ataupun rasa keakraban sesama sahabat ni. Bukan maksudnya kita datang nak cari gaduh, bukan. Datang nak cari gaduh, itu sebenarnya adalah perkara yang tidak beradab. Ataupun datang untuk mengaibkan tentang kawan yang lain, ini juga adalah perbuatan yang tidak beradab. Datang untuk jadi batu api. Datang ke rumah si Minah, dia kata, Minah, aku dengar si Dijah tu, contohlah nama contoh ya. Dia kan, dia kata kat engkau macam ni. Dia kata kat aku, pasal engkau macam ni. Dia cerita perempuan untuk jadi batu api. Akhirnya si Minah tu bermusuhan dengan si Dijah. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita jauhkan. Sepatutnya kita kena memupuk perasaan kasih dan sayang sesama sahabat kita. Dan yang keempat adalah menasihati ke arah kebaikan bersama. Okey, ini maksudnya nasihat, saling nasihat kawan kita itu. Contohnya lah, kita datang ke rumah dia. Memanglah dia tuan rumah, dia pun duk sibuk. Kita datang, dia duk sibuk main game. Dia kata, kemudian kita tanya dia, dah solat zuhur belum tadi? Sekarang dah pukul 3 dan dia dah solat zuhur belum? Dia kata, belum lagi, kejap lagi dia nak habis main game ni, kata. Maka waktu tu kita kena nasihat dia dengan cara yang baik. Okey, dengan cara yang baik, dengan cara yang berhikmah. Okey, jangan kita main bedal je, kata engkau ni memang nak masuk neraka ke? Jangan kata begitu. Aku tengok muka engkau ni memang dah muka ahli neraka lah ni. Jangan kata begitu. Tapi nak menasihati kawan kita tu, biarlah dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang berbudi bicara, dengan berbudi bahasa, dengan cara yang lembut dan sebagainya. Tidak mengkasari sahabat kita. Baik. Selesai untuk muka surat yang kelima. Okey, kita tengok pula sambungannya pada muka surat yang keenam. Okey, tadi muka surat kelima dah selesai, maka kita tengok pula pada muka surat yang keenam. Dalam muka surat yang keenam ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tajuk kecil di bawah tajuk besar tadi, iaitulah adab menziarahi rakan. Baik, yang pertama adalah tajuk kecil yang pertama adalah perkara yang tidak sopan dilakukan ketika menziarahi rakan. Maksudnya tidak sopan ni benda yang kita kena elakkan. Benda yang kita jangan buat sewaktu kita menziarahi rakan kita tu. Okey, yang pertama bercakap dengan kesat dan kasar. Ini yang kita perlu jaga. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, kita datang rumah kaum kita tu, biarlah kita bersopan santun, bertata susila, berbudi bahasa, lemah lembut dan sebagainya. Walaupun dekat luar kita kasar,
tapi masuk dalam rumah sahabat kita tu, maka hendaklah kita bercakap dengan kata-kata yang baik. Baik, yang kedua adalah membuli dan mengaibkan rakan. Yang ini adalah perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan. Dekat sekolah pun kat sekolah pun membuli rakan, kat rumah kawan kita tu pun kita bully dia balik. Kita bully dia pula. Ini adalah perkara yang tidak sepatutnya. Mungkin kita datang berlima ataupun berempat, kita datang rumah dia. Sampai dekat rumah dia tu kita bully dia pula. Kita kata, aku tak nak air sirap ni, aku nak air Milo. Dia kata, tak adalah air Milo. Kau pergi keluar sekarang, pergi cari air Milo. Dah terpaksa dia keluar dan sebagainya. Aku tak nak kuih karipap ni, aku nak Pizza Hut. Pergi order sekarang. Jangan. Itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya. Baik, yang ketiga, mengumpat rakan. Perbuatan mengumpat ni bukan setakat kita sewaktu kita menziarahi rakan saja, waktu di mana-mana saja. Apatah lagi dengan ada kemudahan telefon ataupun media sosial ni, ataupun kemudahan teknologi, contohnya teknologi WhatsApp. Dalam grup WhatsApp tu kita juga tidak dibenarkan, ataupun dalam WhatsApp tu kita tidak dibenarkan untuk mengumpat orang lain, apatah lagi ketika mana kita menziarahi rakan kita. Bermasa muka dan sombong. Jangan sesekali kita datang rumah orang kita bermasa muka. Mungkinlah adalah sesuatu yang kita rasa tak puas hati dengan dia. Kalau boleh jangan kita zahirkan. Kita jadi tetamu dia. Kita nak menziarahi rakan kita, tapi kita bermasa muka. Kemudian kita sombong pula. Mentang-mentanglah rumah kita tak secantik rumah dia. Mungkinlah barangkali kita pun datang rumah dia tu, kita dengan berlaku sombong. Kita kata, rumah kau ni macam ini je. Rumah kau ni macam tak ada tikar lantai tanah je. Kata begitu. Kau pakai cawan murah je ke? Kau tak pakai cawan ni ke? Itu. Ini adalah perbuatan-perbuatan sombong yang merendah-rendahkan orang lain. Baik. Yang kelima adalah ketawa berlebihan. Macam yang Ustaz sebutkan awal tadi. Maknanya barangkali mungkin di tengah sibuk main game, mungkinlah ada berlaku sesuatu yang kelakar ke apa ke benda ke. Dia main game tu, dia tergelincir dalam parit, dalam lubang ke. Dia pun gelak terbahak-bahak. Gelak terbahak-bahak macam tu rumah dia pula. Padahal di dalam rumah tu ataupun di kawasan sebelah dalam ada bilik dan sebagainya kat dapur ke, ada mak bapak dia, ada beradik dia yang lain. Kita boleh gelak terbahak-bahak, terkekeh-kekeh dengan kawan kita kat depan tu. Jadi adalah perkara yang memalukan, dan kita kena jauhkan. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menziarahi pada lewat malam. Macam yang Ustaz sebutkan tadi, pukul 10 ke atas tu dah dikira lewat malam. Kalau boleh, elakkan kita menziarahi kawan kita tu pukul 10 ke atas sampailah pukul 12 tengah malam, pukul 1 tengah malam, pukul 2 tengah malam. Ni adalah perbuatan yang tidak sopan lah. Kadang-kadang dia bukan datang pada waktu tengah malam tu. Kadang-kadang dia datang waktu awal. Contohnya lepas maghrib, dia datang pukul 8. Dia datang pukul 8. Mungkin dia tengah khusyuk study group lah, contohnya dia study group. Dia buat kerja latihan sama-sama dan sebagainya. Kemudian sambung main game pula. Sambung main game, lepas tu sembang pula. Lepas tu makan pula. Lepas tu sambung study balik. Lepas tu main game pula. Tengok-tengok jam pukul 12, pukul 1, pukul 2. Masih lagi tak balik-balik lagi kan. Maknanya itu perkara yang kita kena elakkan lah. Kemudian mempunyai niat yang tidak baik. Yang ini adalah yang kita dah sebutkan tadi lah. Maknanya kalau datang tu kena niat yang baik. Maknanya kalau ada niat yang tak baik, maka kita kena hindarkan. Contoh datang nak ambil dia punya PS5. Dia kata, nanti aku datang rumah si Fulan ni, nanti dia suruh aku duduk ruang tamu, aku nak minta kat dia air sirap contoh. Nanti waktu dia buat air sirap tu, aku nak tarik dia punya PS5 daripada ruang tamu dia tu, tarik terus lari balik. Macam tu dia tak tahu siapa yang ambil kan. Jadi tu niat yang tak baik, maka ini kena hindarkan, dia kena elakkan. Baik, tajuk kecil yang kedua adalah faedah menjaga adab ketika menziarahi rakan. Antara faedah yang pertama ataupun apa benda yang kita boleh dapat faedahnya, benda baik yang kita boleh dapat, yang pertama adalah mengeratkan hubungan silaturahim sesama rakan kita. Mungkin dia akan menjadi kawan rapat kita. Mungkin dia boleh menjadi kawan karib, kawan yang sangat rapat dengan kita. Kalau kita ada kawan yang sangat rapat ni, sebenarnya sangat beruntung. Yang bukan kita nak mempergunakan dia, tidak, tapi
kelebihannya apa dia? Kalau kita dalam keadaan susah, kawan karib kita inilah yang akan tampil membantu kita. Kita boleh katakan kita ramai kawan. Contohlah dalam Facebook kita ramai friend. Mungkin ada 4,000 lebih friend kita dalam Facebook. Tetapi adakah semua friend kita, rakan kita dalam Facebook ataupun dalam media sosial itu, adakah semuanya kawan karib? Tidak. Bukan semuanya kawan karib. Kalau kita dalam kesusahan, bukan semuanya yang nak membantu. Ada beberapa orang yang nak membantu. Tapi mungkin ada kekangan, mungkin duduk jauh dan sebagainya. Tapi kalau ada kawan karib yang lagi dekat dengan kita, yang rapat dengan kita, yang boleh bantu kita, maka ini adalah satu kelebihan dan satu faedah untuk kita. Baik, yang kedua dicontohi rakan-rakan yang lain. Maknanya kalau kita menjaga adab menziarahi rakan kita yang lain tu akan terikut juga. Buat benda yang baik, buat benda yang sopan, santun, datang rumah orang sebagainya. Dia akan mempengaruhi, macam Ustaz sebut awal-awal tadi, dia mempengaruhi rakannya. Kawan kita tu terpengaruh dengan kita punya sifat dan juga amalan ketika mana kita menjaga adab menziarahi rakan kita. Yang ketiga, dapat berkenalan dengan keluarga rakan. Maknanya kalau kita datang tu dengan menjaga adab yang baik, sopan santun, kita datang, kita bagi salam dekat mak ayah dia. Nanti mungkin mak ayah dia tu akan tanya, datang daripada mana? Datang daripada sekian. Oh, lepas tu kita pun sembang. Oh, rupanya pakcik ni kerja, ayah dia ni kerja tentera, baru tahu. Oh, rupanya mak dia ni kerja jururawat. Oh, baru tahu. Jadi kita dapat berkenalan dengan ahli keluarga dia. Menimbulkan rasa kasih sayang. Maknanya pertemuan itu bila mana wujudnya rasa kasih sayang, maka akan turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bukan kasih sayang cinta-cinta ni, bukan. Sekolah-sekolah rendah ni tak ada cinta-cinta. Jadi menimbulkan rasa kasih sayang sesama rakan. Bukan laki dan perempuan ni, maksudnya maksudnya sayang dia sebagai rakan lah. Sayang dia sebagai rakan, tidak lebih daripada itu. Apatah lagi kalau laki sama laki, kita sayang dia. Tapi janganlah dizahirkan. Contoh kita kata, Mat, aku datang rumah kau ni memang terzahirlah rasa kasih sayang. Aku sayang kat kau. Kalau lelaki sama lelaki sebut aku sayang kat kau tu satu perkara yang kita kata agak janggal. Kita satu perkara yang kita kata agak janggal. Kalau kita sebut tu rasa macam geli lah. Tapi kalau perempuan dia biasa saja, dia kata aku sayang kau, itu sebagainya lah. Baik. Dapat meminta pertolongan daripada rakan. Macam yang Ustaz sebutkan tadi, bukan kita nak pergunakan dia, tapi kita nak minta sedikit belas ihsan pertolongan daripada dia. Mungkin kita tayar basikal kita pancit. Getah tayar pancit. Jadi kita nak beli baru tak ada duit. Tapi kita nak gunakan basikal tu, kebetulan rumah kawan kita tu dekat dengan kita. Kita pergi ke rumah dia, maka kita pun cakap kat dia, boleh tak pinjam basikal kau, ataupun boleh tak minta kau punya tiup tayar yang lebih banyak-banyak tu. Dia kata boleh, tak ada masalah. Boleh tak pinjam pam? Boleh, tak ada masalah. Jadi tapi kita kena ingat walaupun kawan kita tu baik dengan kita, dia bagi pinjam itu, dia bagi pinjam ini, kita kenalah pulangkan balik barang yang kita ambil tadi. Jangan kita buat harta terus. Sebab apa? Sebab nanti lama-lama kalau kita nak pinjam daripada dia, kalau kita nak minta sesuatu daripada dia, maka dia takkan bagi. Sebab apa? Sebab dia tahu perangai kita. Dia ni dah banyak kali pinjam barang kat aku ni, kalau dia pinjam mesti tak pulangkan. Jadi dia tak nak bagi. Dia kata, no, tak boleh. Kalau kamu nak pinjam barang, tak boleh sebab kamu tak pernah pulangkan barang yang kamu pinjam sebelum daripada ini. Jadi kan dah satu kerugian untuk kita. Baik. Tengok pula tajuk yang seterusnya, iaitu akibat tidak menjaga adab menziarahi rakan. Baik, yang pertama adalah menyebabkan pergaduhan. Menyebabkan pergaduhan. Jadi ini perkara yang kita kena jaga. Datang ke rumah kawan kita tu, sebenarnya kita nak berkenalan dan sebagainya, tetapi kita datang tu sebab tidak menjaga adab, maka berlakulah pergaduhan. Datang rumah kawan kita, tiba-tiba main buka je dia punya PS5. Tak jaga adab ni. Datang rumah, main masuk, dia belum cakap silakan masuk pun kita dah masuk, terus tekan button on dia punya PS5.
Barangkali mungkin tangan kita tengah basah ke apa ke waktu tu, kita tekan-tekan button on tu, air tu masuk dekat switch tu, tapi tak kena shot dah. Tekan-tekan meletup PS5 dia. Okey, tekan-tekan habis, hangus. Sekali bukan setakat PS5 meletup, sekali dengan TV 60 inci dia tu, Android TV-nya tu pun hangus. Sebab dia short sekali dengan wire, hangus, habis. Terus elektrik satu rumah dia mati, maka waktu itu akan berlakulah pergaduhan. Dia kata, "Oi, kau ni dah lah tak ada adab. Aku baru jawab salam, kau dah tiba-tiba dah masuk dah ke dalam. Terus tak minta izin, terus on plug apa semua, habis terbakar ni, siapa nak ganti?" Jadi mewujudkan pergaduhan. Dia pun ajalah dah berlaku macam tu, mesti akan berlakunya pergaduhan. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim. Ya, memutuskan hubungan sesama rakan. Maknanya dia dah buat hal datang rumah, kita dah buat hal datang rumah dia, kemudian kita pun dah bergaduh dengan dia. Apakah kita nak datang lagi rumah dia? Tidak. Maka memutuskan hubungan silaturahim, makin jauh dah. Terus putus kawan lah katanya, tak nak kawan dengan dia dah. Yang ketiga, menjejaskan persahabatan. Maksudnya hubungan kawan karib tadi tu terus terjejas. Asalnya dia kawan karib, tetapi disebab kawan karib ni maksudnya kawan rapat tadi lah, tapi disebabkan kita tidak menjaga adab, maka istilah kawan karib tu dah musnah. Okey, jadi kawan yang tidak sehaluan, jadi kawan yang bergaduh pula, ya. Ini sebab akibat kita tidak menjaga adab. Yang keempat, menggalakkan amalan mungkar. Okey, maksudnya dengan perbuatan kita tidak menjaga adab tadi tu, kemudian menimbulkan pula pergaduhan, putus pula hubungan silaturahim sesama kawan dan sebagainya, maka dia akan menggalakkan perbuatan ataupun amal mungkar. Maka tersebarlah pula umpatan-umpatan, cacian-cacian, kejian-kejian dalam grup-grup WhatsApp sekolah sekian-sekian. Dia beritahu, si Fulan ni aku geram betul lah dengan dia, kena pula ditulis dalam media sosial. Jadi menggalakkan berlakunya perkara-perkara mungkar. Dan yang kelima, sentiasa berselisih faham. Maknanya bila dah tak ngam, kena pula kat sekolah dia duduk dalam satu program, dia kena jadi satu kumpulan, satu tim. Okay, kalau kita biasa dalam kem jati diri lah, ataupun kem sahsiah diri ke apa benda ke, dalam kem ni biasanya kita kena buat kumpulan. Okay, dalam kumpulan ni pula, contohlah ada dua sahabat bergaduh ni daripada rumah tadilah sebab PS5 dia meletup tadi. Kena pula dia dalam kumpulan yang sama. Okay, dalam kumpulan yang sama. Kumpulan tu cuma 3 orang je. Dia, kawan dia yang bergaduh tadi tu, dan seorang lagi kawan yang lain lah. Bila dia dalam satu kumpulan, kena pula dia orang ni tak ngam, jadi sentiasa berselisih faham, tak ngam. Jadi macam-macam masalah yang berlaku dalam kumpulan ni tadi. Baik, ciri-ciri rakan yang baik. Okay, yang ini kita kena amalkan. Sebab apa? Sebab kita nak jadi orang yang baik, kita nak jadi seorang rakan yang baik, jadi kita kena amalkan ciri-ciri rakan yang baik. Baik, yang pertama ialah taat kepada perintah Allah. Itu benda yang penting. Okay, benda yang kita kena utamakan dalam kehidupan kita adalah mesti taat pada perintah Allah. Okay, itu ciri-ciri rakan yang baik. Kalau rakan yang tak baik macam mana? Yang sentiasa tinggal solat, yang sentiasa berdusta, yang sentiasa memfitnah itu dan sebagainya, tidak melakukan amalan-amalan yang wajib dan sebagainya. Jadi ini bukanlah ciri-ciri kawan yang baik. Jadi kawan yang baik ni ciri-ciri mestilah sentiasa patuh kepada perintah Allah, taat kepada perintah Allah. Yang kedua, baik budi pekertinya. Tingkah lakunya tu tingkah laku yang baik, menjaga adab tutur kata, menjaga adab perbualan, menjaga adab itu dan sebagainya. Ini kena jaga. Dan yang ketiga adalah berilmu pengetahuan. Okey, maknanya ciri-ciri seorang kawan yang baik ni mestilah ada ilmu. Maknanya bukan orang yang jahil, bukan orang yang malas cari ilmu, bukan orang yang malas pergi sekolah dan sebagainya. Tapi mestilah ada orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya dengan ilmu dia itu, dia boleh bimbing rakan-rakan dia yang lain. Okay? Dia boleh bimbing rakan-rakan di sekeliling dia itu. Dan yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri.
Maknanya biarlah kawan, ciri-ciri seorang kawan yang baik tu, biarlah dia ni suka tolong orang. Ringan tulang untuk membantu orang. Tengok kawan basikal dia begitu, dia tolong. Tengok kawan yang tak bawa belanja sekolah, dia pun tolong dan sebagainya. Jadi ini adalah ciri-ciri kawan yang baik. Dan yang terakhir, sabda Rasulullah SAW, satu hadis yang perlu kita hayati, al-mu'minu lil-mu'minu kal-bunyanun yashuddu ba'duhu ba'dan. Apa maksud dia? Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, maknanya dengan rakan dia ataupun dengan sesama Islam, seumpama binaan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Maknanya sesama rakan ni, kalau kita bersama-sama, kita akan menjadi kuat. Okay? Ini bukan kumpulan gangster ke apa, bukan. Tapi kalau kita bersama-sama, bekerjasama, bersatu padu, kita akan jadi kuat. Okay? Kita dapat buat itu dengan sangat mudah lah. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ambil satu lidi, penyapu lidi tu, kita ambil sebatang lidi, cuba kita gunakan sebatang lidi tu untuk menyapu sampah di lantai. Adakah berhasil? Tak berhasil. Cuba kalau kita ambil banyak lidi jadi penyapu, kita sapu sampah dekat atas lantai, maka dia akan menghasilkan kebersihan tadilah. Maknanya kalau kita bekerjasama sesama rakan kita, kita menjaga silaturahim, menjaga hubungan sesama kawan kita, menjaga hubungan akrab sama dengan sahabat-sahabat rakan-rakan kita, maka dia akan membentuk satu kumpulan ataupun satu kelompok yang kita kata boleh buat itu dan boleh buat ini, boleh buat macam-macam. Kalau kita fikir, kalau kita pandang dari skop yang lebih besar, kalau orang Islam itu semuanya bersatu padu, maka Islam itu akan menjadi kuat. Jadi sekarang itu saja untuk penjelasan ataupun pencerahan ataupun perbincangan tajuk adab menziarahi rakan di bawah silibus adab ataupun akhlak Islamiah. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam siri video yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.